غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن يا رحيم, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaramah yang saya hormati, lagi saya muliakan Ukhwah Sabariyah selaku penganjur, sahabat bercinta Al-Quran. Seterusnya barisan moderator, bonda-bonda moderator, seterusnya Kak Niksum, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat jemaah SPAQ serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun beradanya kita bertepatan pada hari ini, pada hari yang ke-9 Muharram 1445 Hijriah, yang mana bertepatan dengan hari yang disunatkan berpuasa. Dan nak kata ada dua perkara ataupun dua hari yang bersamaan dengan hari ini. Satu hari Khamis yang memang dah sunat berpuasa. Lagi satu adalah berkenaan dengan hari yang ke-9 Muharram, yang mana berdasarkan kepada hadis yang ibu-ibu ayah-ayah berlihat dalam slide yang saya paparkan, yang mana Nabi sebut mafhumnya, sekiranya aku masih hidup lagi pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Dia asalnya yang sunat adalah Ashura lah, 10 Muharram. Tapi disebabkan kita tahu yang mana mereka yang mempunyai mengikut kefahaman Syiah ni, mereka akan mengagungkan hari tersebut yang disebut sebagai hari Karbala kan. Dan untuk kita bezalah daripada mereka ni, sebab itulah Nabi SAW menganjurkan kita berpuasa juga pada hari 9 Muharram pada tahun maknanya lepas Nabi dah wafat. Jadi Nabi dah menyebutkan dalam hadis, sekiranya aku hidup maka aku akan berpuasa. Maka ini satu gambaran yang kita perlu ambil pengajaran untuk kita melaksanakan. Ini 9 dengan 10. Bagi yang tak berkemampuan, contoh hari ni lah ada jamuan ke apa-apa halangan lah, jadi dipuasalah pada hari esok dan kalau boleh hari Sabtu. Tapi sebab Sabtu ni kita faham-faham lah, Sabtu sama dengan cuti, Sabtu sama dengan family day kan, Sabtu sama dengan hari kenduri. Jadi
biasanya lah kita mungkin tak mampu, tak boleh nak puasa. Kan? Jadi kalau begitu, maka kita ambil esok sahaja pun tidak mengapa. Sebenarnya, tidak mengapa. Walau bagaimanapun afdal, kita menggandingkan sama ada hari ni esok ataupun esok lusa. Tapi kalau dah ada halangan kan, hari ni tak boleh puasa, lepas tu Sabtu pun tak boleh puasa, maka yang boleh buat esok. Maka itu lebih baiklah daripada tak buat langsung. Jadi ala kulli hal, yang penting sama-samalah kita rebut peluang yang ada. Dan apa ganjaran bagi yang berpuasa esok? Itu dalam hadis yang disebutkan yang hadis yang atas tu, akan mengampunkan, menghapuskan dosa setahun yang sebelum. Macam hari tu, hari Arafah setahun yang lepas, tahun yang akan datang. Macam yang ni pula Asyura ni 10 Muharram, itu 9 Zulhijjah kan, yang ni 10 Muharram ni menghapuskan dosa setahun yang lepas. Dan mungkin ada yang terfikir, habis tu kan kita dah puasa hari tu, hari Arafah kan, dah menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Lepas tu kenapa nak puasa lagi hari Asyura pula? Kan dah hapus dah dosa tu. Jadi kita bukan fokus begitu kan, kita bukan nak beribadah semata-mata ganjaran. Kita beribadah, kita tahu ganjaran itu sebagai motivasi, sebagai satu semangat, kesungguhan kita nak beramal soleh. Kan, kalau kita tak tahu, kita mungkin tak akan bersemangat. Kan? Sebab itulah fitrah kita. Kan? Macam orang bekerja lah, dia kata bekerja dulu, lepas tu apa dia punya ganjaran, apa dia punya gaji kan, dia kata nanti kau tahulah. Tahu-tahu cukup bulan, dia bagi tahu gajinya adalah pahala yang berterusan. Kan? Sedekah jariah. Jadi mestilah orang akan bengang macam tu. Jadi nak kata kita punya fitrah macam tu. Jadi sebab itu bila kita tahu daripada hadis apa kelebihan-kelebihan tertentu, bukan itu matlamat. So itu sebagai semangat, ada special ni. So kita kena puasa. Kita kena amalkan sunnah. So lepas kita dah buat itu, kita lillahi ta'ala dan tak payah fikir dah tentang dah dapat ganjaran ni, lepas tu siap mencatat dari dalam buku semua, tak payahlah. Lebih baik kerana itu dapat mengikhlaskan kita dalam kita beramal amal soleh. Begitulah dalam hari yang disunatkan ni pun, maka sama-samalah ibu-ibu ayah sekalian, sekadar peringatan bersama. Saya yakin dan percaya ramai dah tahu dan ramai dah target dah pun kan. Bahkan hari ni pun saya yakin ramai yang puasa ni kan. Mana esok pun ramai dah target nak puasa lah, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan teruslah kita ikhlas lillahi ta'ala. Di samping kita tahu kelebihan-kelebihan apa-apa ibadah pun sebagai motivasi, sebagai satu semangat, dan bukan itu matlamat. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam ketaatan dan Allah terima amal ibadah kita dan mampu membentukkan kita ni lebih baik, lebih bagus, lebih hebat dari sudut agamanya. Ilmunya bertambah, amalan pun bertambah meningkat dan akhlak pun semakin baik. Mudah-mudahan kita semua mampu mencapainya, insya-Allah. Amin. Baik, kita tengok di ruangan chat sikit tadi ada yang respon. Semua sihat dah? Saya tak tanya pula sihat ke tak sihat. InsyaAllah semua sihat belaka lah. Sabtu dah Ahad banyak kenduri itu dah boleh agak dah. Dan kalau musafir tak apa, kalau tak puasa. Jadi kalau musafir, kerana kita tahu kan asal musafir kalau puasa Ramadan pun adanya rukhsah kan. Boleh kita untuk tidak berpuasa kan. Apatah lagi yang sunat. Jadi sebab itu kalau bagi yang tak mampu puasa, saya dah pernah share sebelum ni kan. Tak mampu puasa ni dia boleh ambil fadilat itu dari sudut yang lain. Kita jangan sempitkan diri kita kalau tak mampu, tak boleh. Lepas tu kita rasa tak boleh beramal. Lepas tu kita rasa rugi sangat kan. Sampai kita kata apa macam down lah kan. Sebenarnya ada kaedah lain kan. Berkenaan puasa ni saya dah pernah share. Kalau tak mampu ataupun nak dapat kelebihan yang lagi banyak, fadilat yang lagi besar, tambahan fadilat adalah dengan cara kita sampaikan kepada orang. Macam ibu-ibu sekalian, contoh slide yang saya share ni kan. Contoh ibu-ibu sekalian boleh tengok dalam Google, Facebook, ramailah asatidzah yang akan share tentang ni. Jadi kita ambil tu, poster yang dah siap tu, kita sharekan. Kongsi dalam WhatsApp. Kongsi dia, orang buat ke tak buat, orang berapa ramai yang tengok. Tu semua kita tak payah nak hiraukan. Tak payah duk fokus pasal tu. Kita kongsi saja. Berapa ramai yang like ke, tak payah kita duk fikir benda tu. Sampaikan je pada orang kan. Orang buat tak buat tu kita lillahi ta'ala je sampaikan je lah. Jadi mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia dapat satu semangat dia nak beramal soleh. Ada satu lagi, kita bagi makan kepada orang yang
yang berpuasa. Jadi ini antara kaedah yang saya dah pernah share sebelum ni untuk kita mengamalkan insya-Allah. Nak puasa esok pun boleh. Seperti mana saya sebutkan tadi, kalau memang tak boleh nak puasa hari ni, tak boleh nak puasa Sabtu, maka esok sahaja pun boleh. Dan esoklah yang fokus sunat yang asalnya, 10 Muharram Ashura ni. Cuma nak membezakan kita dengan fahaman yang tidak betul tu kan, yang mereka yang ikut dengan fahaman Syiah tu, itu yang kita nak tambah sama ada 9 ataupun 11. Nak beza sikit daripada mereka tu kan. Sebab itu kita buat macam tu. Jadi kalau memang tak mampu, is okay. Yang penting kita berpuasa. Esok sahaja pun tak apa. Tapi kalau tanpa sebab, dia boleh puasa hari ni, dia boleh puasa hari Sabtu. Contohlah. Lepas tu dia tak puasa. Dia nak puasa esok sahaja. Itu tanpa sebarang sebab, tanpa sebarang perkara yang mengharuskan, maka dia jadi makruh kat situ. Kerana sengaja tanpa sebarang sebab. Tapi kalau ada sebab kan yang terpaksa, maka tidak mengapa. So ni bergantung pada kejujuran kita sendirilah. Kan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan insya-Allah. Esok saja pun tak apa insya-Allah. Mudah-mudahan. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, kita sambung perbincangan berkenaan dengan 15 waktu mustajab berdoa. Mana kita dah share sebelum ni sampai doa yang ketiga kan. Doa yang saya tengok dalam slide saya lah, dan catatan saya ni sampai doa yang ketiga. Doa yang keempat lah kita sambung. Yang terakhir kita bincang tu doa dalam sujud. Kan doa dalam sujud yang saya ada share sebelum ni. Baik, okay, yang ni pun saya rasa ada share sikit. Cuma tak sempat waktu tu kan. Kita sambunglah pada pagi insya-Allah. Qala al-muallifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insya-Allah amin. Baik, kita lihat pada doa yang keempat, doa sebelum memberikan salam dalam solat ataupun doa selepas tahiyat sebelum berikan salam. Ni dua benda kita boleh istilah yang kita boleh guna. Hadisnya daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu du'a wa asma, wahai Rasulullah, bilakah doa kita ni didengari? Qal, Nabi pun bersabda, jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Kama qala, di akhir malam dan di penghujung solat fardu ataupun di akhir solat fardu. Hadis yang hasan riwayat At-Tirmizi 3499. Baik. Jadi berkenaan dengan akhir malam tu kita bincang nanti lepas ni. Doa yang kelima. Tu yang mustajab juga tu. Cuma kita kena bincang apa maksud akhir malam. Yang ni pula adalah doa selepas tahiyat akhir sebelum berikan salam. Yang mana ibu-ibu ayah sekalian, kita nak mengetahui bilakah waktu dia. Di situ ada dua pandangan. Yang pertama menyebutkan kita amalkan doa ni dalam solat. Disebabkan apa? Sebabkan ada beberapa hadis yang lain yang menjadi penguat. Jadi saya akan share ada 4 jenis hadis yang disebutkan doa ni, semuanya kita baca pada dalam solat. Hujung solat, maknanya selepas tahiyat sebelum bagi salam. So yang doa mustajab ni pun dikatakan di akhir solat fardu ni, maksudnya sebelum berikan salam. Ada lagi satu pandangan yang kita dah biasa amal. Akhir ni maknanya selepas solat fardu tu. Maknanya di akhir. So kita dah mengakhirkan solat fardu. Dah selesai solat fardu, baru kita baca doa. Ini pun kita ada disebutkan satu pandangan juga. Ini yang kita biasa sangat amal. Kan, yang mana kita doa secara bebas. Kan, sebab dia dah habis solat. Jadi kita akan wirid dulu kan. Wirid ikut pada sunnah dulu. So mungkin orang yang nak ringkaskan pun dia akan wirid juga, dia istighfar ke kan, betul dia baca ayat kursi, dia baca apa tasbih ke kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Mungkin paling kurang pun 10 kali, 10 10 10. Kemudian dia pilihlah mana-mana wirid yang dia nak. Lepas tu dia akan baca doa. Kan biasa orang bekerja tu mungkin dia akan baca cara macam ni. Sebab dia nak cepat kan, masa dia terhad. Dan biasa juga kalau kita lihat kalau mereka yang bekerja di syarikat ataupun mana-mana mana-mana organisasi lah, yang di mana syarikat mereka tu adanya kuliah zuhur. Ni yang biasa yang saya lihat lah. Sebab kadang-kadang saya dijemput juga untuk kuliah zuhur di area biasanya KL, di area Kuala Lumpur ni.
Jadi bila saya dijemput ni, saya lihat dan saya ambil tahulah yang mana mereka, waktu rehat mereka ni lebih kurang. Katalah 1 sampai 2. Ataupun ada yang awal sikit 12.30 sampai 2. Jadi mereka pun adakan kuliah Zuhur ni pukul 1. 1 sampai 1.40 atau 1.45. Jadi kita lihat di situ sebenarnya waktu tu lah diorang rehat. Waktu tu lah diorang nak dengar kuliah. So jadi adalah juga orang datang. Kan, dan dekat lah semua. Kan? Tapi yang datang tu kita lihat macam committed lah, bagus lah kan. Lepas tu mereka sebenarnya lepas diorang solat baru diorang akan makan. Ada yang macam tu. Lepas solat baru diorang akan makan. Sebab diorang nak dengar kuliah dulu. So diorang rehat, diorang akan duduk di surau. Mereka akan dengar kuliah dulu. Habis kuliah 1.40, 1.45. Terus solat fardu. Lepas tu baru makan. Maknanya macam makan tu sangat-sangat sedikit. Mereka rehat pun dengan rehat berkuliah. Rehat dengan kuliah. Ada orang terpilih yang macam ni. Yang kita rasa sangat terharu lah. Sebab waktu tu sebenarnya tak ada kewajipan kan. Maknanya mungkin ramai yang tak dengar pun. Sebab kan dalam satu organisasi kan ramai. Mereka akan pergi rehat lah kan. Ada yang keluar dan sebagainya kan. Jadi yang dengar kuliah ni kita rasa terharu lah. Sebab mereka committed nak datang dengar, duduk kat situ kan. Ada yang siap mencatat pun ada. Macam saya biasa saya buat slide ni, ada yang ambil gambar bersungguh-sungguh dibuat. Jadi kita rasa terharu. Dan bila kita tahu mereka makan lepas solat, maknanya kita rasa takkan kita nak panjangkan wirid. Kalau kita tinggal terus pun tak boleh. Nak panjangkan pun tak boleh. Maknanya tak sesuai, kita tak meraihkan mereka kan. Jadi apa yang saya buat, saya akan dah selesai solat, saya akan wirid ringkas je. Pilih yang betul penting je. Istighfar ringkas, ayat kursi tu ringkas, memang ayat kursi lah satu ayat tu penuh ayat kursi. Kemudian yang zikir saya akan ringkaskan. Sungguh-sungguh saya ringkas, lepas tu baca doa pun saya ringkas. Lepas tu nanti adalah yang mana dah selesai tu mereka akan pergi makan. So macam tu lebih kurang ada lagi baki dalam 10 minit lah sebelum nak pukul 2. Sebab tu saya kira sesuai lah kalau saya panjangkan wirid tu takut mereka duduk di situ. Takut melambatkan mereka nak masuk kan, nak rehat kena cepat-cepat ke apa kan. Jadi itu yang apa saya buat lah. Saya share sikit sekadar biar kita nampak yang mana ada keadaan memang kita kena ringkaskan wirid. Kan? Itulah kesesuaian kat situ. So siapa yang rasa nak buat lebih, dia buatlah lebih. Tapi dia buatlah bersendirian. Sebab kita jadi imam. So kita nak memimpin jemaah. Jadi kita nak kena melihat semua keadaan yang sesuai. Jadi di situ yang sesuai adalah ringkaskan wirid. Siapa yang ada kelapangan lebih, dia buat bersendirian. Sebab dia seorang je mungkin sesuai macam tu kan. Yang lain mungkin nak cepat. Jadi itu apa yang saya share. Jadi saya doa juga tapi doa yang ringkas. Doa selepas solat. Jadi ini yang kita boleh maksudkanlah dengan di akhir solat fardu. Tapi yang paling kuat adalah sebelum memberikan salam. Ini kalau kita lihat majoriti jumhur ulama berpandangan begitu. Dia berlakunya dalam solat. Sebab simple. Sebab ada beberapa hadis yang lain. Ada 4 lah kalau kita akan lihat nanti saya akan share. Ada 4 hadis yang menyebutkan perkara yang sama. Maknanya dalam solat sebelum bagi salam. So dia dah jadi satu penguat. Penguat maknanya apa? Penguat kepada hujah yang mana doa dalam solat inilah yang paling afdal. Bahkan maksud solat itu sendiri pada bahasanya adalah doa. Kan solat, salatan. Kalau kita sebut salatan ni dia ada 2 maksud. Selawat pun boleh dan solat pun boleh. Sebenarnya selawat tu pun doa. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad kan. Ya Allah berselawatlah ke atas Muhammad. Maknanya selawat ni sebenarnya kita minta doa, minta keberkatan, minta rahmat daripada Allah ke atas Nabi. Cuma satu istilah salawat ni dia khusus kepada Nabi SAW. Jadi maksud selawat tu, maksud solat itu sendiri adalah doa. Dalam doa itu sendiri kita minta kebaikan kepada Allah. Dia sebenarnya dia dalam satu kata apa kelompok yang sama. So yang dalam solat inilah yang paling afdal kita nak baca doa. Apa antara doa yang kita boleh amalkan? Dia sebenarnya bebas. Bebas sekali nak baca doa apa pun bacalah. Tak ada masalah. Cuma kita kena ingat seperti saya sebutkan sebelum ni, kalau dalam bahasa selain Arab mesti dalam hati. Itu qaul yang muktamad dalam mazhab kita. Maknanya itulah cara yang setepat ni bagi kita orang awam. Saya tak nafikan kalau kita detail lagi memang ada di situ yang mengharuskan untuk membaca doa, menyebut walaupun dalam bahasa lain.
Saya tak nafikan, di situ ada perbincangan lah. Tapi bila dilihat kepada pandangan majoriti lah, dan diambil dalam mazhab kita, qaul yang telah dimuktamadkan, yang mana dia disebutkan sebagai bacaan doa selain bahasa Arab, bahasa Ajam, mesti dalam hati. Kalau kata nak berdoa dalam bahasa Arab, boleh kita lafazkan. Ini kita ambil dia qaul yang muktamad. Itu lagi senang untuk kita praktikkan, kita amalkan. Baik, ini doa yang pertama yang kita boleh baca ni bila selepas tahiyat akhir, sebelum berikan salam. Dan saya yakin, percaya ramai dah tahu. Kan, bila sekalian ni saya yakin ramai dah tahu dah. Tapi tak apalah, ambil sebagai peringatan lah, sebagai ulang kaji. Doa ni apa ni? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang disebutkan dalam hadis Al-Bukhari 1377. Hadis yang sahih. Yang ni yang mana Nabi SAW sendiri mengamalkannya. Jadi jenis doa. Yang ni doa yang Nabi amalkan sendiri. Yang kita pun boleh amal, kita minta perlindungan daripada 4 perkara. Fitnah, kalau kita lihat kepada turutan, yang pertama minta perlindungan Allah daripada azab jahannam, neraka jahannam lah, azab neraka. Yang kedua daripada azab kubur. Yang ketiga daripada fitnah. Fitnah kat sini bermaksud ujian ataupun cabaran ataupun dugaan daripada yang hidup dan yang mati. Dan terakhir daripada keburukan, ujian, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang kita tahulah yang mana berlakunya pada hari kiamat secara zahirnya. Kan? Dan kalau kita lihat dengan lebih detail, kalau azab jahannam, tahu azab neraka, azab kubur dalam alam barzah tu, fitnah ataupun ujian hidup yang mati ni maknanya daripada orang lain yang menjadi ujian kepada kita. Contohnya hidup, mungkin kita ada anak cucu kan, kita ada keluarga, kita ada kawan. So kadang-kadang dalam hubungan kita ni ada ujian lah. Kan, tak boleh kita nak lari kan, tak boleh kita nafikan, memang akan ada. So ujian tu kita minta Allah lindungi kita daripada keburukan, fitnah, ujian tu. Maknanya kalau kata berlaku pun kita minta Allah bantu kita keluar daripada kesulitan tersebut. Itu yang hidup, yang meninggal pun sama. Kan, contoh yang telah meninggalkan hutang. So kita pula yang terbeban dengan hutang tu. Kan, yang meninggal tu mungkin menyebabkan apa-apa sampai yang kurang baik lah. So kita yang jadi mendapat tempias. Kita minta Allah bantu. Kita minta Allah melapangkan kesulitan tersebut. Kita minta Allah hindarkan daripada ujian tersebut. Kan, kita tak kenalah mudah-mudahan. Itu maksud dia. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Syarri ni keburukan. Kan kita biasa baca dalam surah kan, Al-Falaq, An-Nas, ada syarri kan, min syarril waswasil khannas. Jadi fitnah ni ujian, kemudian masih ada dajjal, iaitu tentang inilah ad-dajjal lah. Yang mana zahirnya pada kiamat, dan yang tidak langsungnya adalah berlakunya pada sekarang. Sebab bila Nabi SAW telah dilahirkan, maka itu adalah alamatus sughra yang pertama. Tanda berlakunya kiamat yang kecil yang pertama. Nabi lahir itu dah bermula dah akhir zaman. Sebab Nabi terakhir kan, Rasul yang terakhir, dan kita adalah umat yang terakhir. Jadi maknanya dah start dah. Akhir zaman tu dah start. Kan? Semakin dekat dengan berlakunya kiamat. Kemudian banyak lagi lah perkara-perkara, tanda-tanda kecil yang memang dah berlaku selama ni, yang berlaku sekarang. Kan, banyak kematian mengejut, kan, banyak berlaku pembunuhan, apa lagi kan, banyak berlaku maksiat. Kemudian perkara baik semakin hilang, semakin disalah anggap, maksiat pula yang dijulang. Banyaklah kalau kita bincang alamat sughra dengan kubra bagi kiamat ni, banyak sangatlah kan. Yang mana kita boleh lihat dengan lebih detail nanti. Cuma nak sebut fitnah dajjal ni yang mana sebagai tanda yang kecil ni dah berlaku dah sekarang. Kan, yang mana daripada tipu daya akan berlaku yang disebabkan oleh dajjal ni. Macam sekarang ni pun lah kan, kita dah mula ikut jejak langkah kan Yahudi Nasrani. Kita dah mula, sebab tak kuat amal kita, tak kuat ilmu kita, jadi kita mudah terikut, mudah terpedaya dengan ajakan tersebut. So itu secara tak langsung sebenarnya kita
terpedaya mengikut jejak langkah kan Yahudi Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang yang memang nak menyesatkan kita. Dan antaranya macam Dajjal ni lah yang memang nak sesatkan kita ni. Kan, jadi secara tak langsung mereka yang lain dah mula ada yang terikut. Kan, bahkan sampai sekarang isu baru-baru ni tentang ajaran Syiah tu kan. Yang mana kita nampak jelas-jelas akidah yang sangat menyimpang, yang kita sangat risau. Kan, wal iyazubillahi min zalik. Jadi benda-benda ni kita nak kena tengok balik dan kita minta Allah lindungi kita. Kan, kita, keluarga kita sekali. Sebab macam ajaran Syiah ni dia duk fokus pada anak-anak muda yang tidak berapa nak kukuh akidah dia, yang mudah terikut dengan ajakan orang. Kan, kadang-kadang anak-anak muda ni, terutamanya budak-budak ni kan, mereka ni tak cukup ilmu. Jadi mereka tak tahu pun nak percaya pada siapa. Jadi kalau datang sesuatu ajakan bagi dia, dan dia akan mudah terpedaya. Dan dia tak dapat beza pun siapa yang diikut tu baik ke buruk. Kan, banyak terdedah dengan handphonenya, dengan banyak info yang kadang-kadang tak betul pun. Kan, macam mau share kat Instagram, TikTok ni banyak je benda orang share, benda yang jelas-jelas yang tak betul pun, tak ada dalam Islam pun ramai orang like, ramai yang kata oh takutlah apalah. Kan, padahal benda tak betul pun. Sebab apa berlaku macam ni? Kerana tak cukupnya ilmu dan tak mahu bertanya pada orang yang ahli. So mereka ni tak tahu. Dan mereka mudah terpedaya. Ini kita risau ni. Kan, sebab kita tak tahu apa yang mereka buat secara detail. Kan, takut mereka terpedaya dengan bukan-bukan. So kita yang kena mainkan peranan, ambil tahu. Kan, kita tanya, kita semak mereka punya kefahaman agama tu betul ke tidak. Kan, ambil tahulah tentang solat mereka, tanyalah tentang pembelajaran mereka, lagi-lagi bab agama. Kan, kena. Sebab itu asal kewajipan kita sebagai ibu bapa. Cuma kita wakilkan kepada guru-guru di sekolah ataupun di mana-mana pengajian untuk mereka ajarkan. Tapi ala kulli hal kita yang kena bertanya. Sebab kita yang wajib untuk mengajar mereka sebenarnya. Kan, anak-anak ni. Jadi ni kita minta ni, maknanya nak sebut doa ni sangat penting lah. Jadi bibi sekalian, sama-sama cuba kita amalkan. Okay, ni doa yang pertama yang sangat biasa kita dengar. Kita lihat yang kedua, ni dia orang panggil biasanya istilah dia doa Muaz. Doa Muaz yang mana Nabi SAW berwasiat sampaikan doa ni kepada Muaz untuk dibaca. Dan apa yang Nabi sebut, jangan kamu tinggal bacaan ni pada penghujung solat. Kan, bacalah doa bacaan ni. Apa doa dia ni? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, dalam bersyukur kepadamu dan menjadi sebaik-baik hamba-Mu. Yakni dalam beribadah kepadamu. Jadi ini yang disebut dalam hadis yang yang sahih juga, riwayat Abu Daud 1522, yang bahasa glamour dia adalah doa Muaz. Doa Muaz. Jadi ibu-ibu sekalian, kita ada pilihan sama ada nak baca doa tadi sahaja pun okey, atau baca yang ni sekali pun boleh, ataupun pilih salah satu pun tak ada masalah. Bahkan sebenarnya bebas. Ibu-ibu sekalian, lepas ayat akhir, contoh fil alamin innaka hamidun majid, nak baca doa apa boleh. Sebab dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, Nabi dah sebut dah, summa yatakhayyar min doa. Pilihlah, kemudian pilihlah apa-apa doa yang dikehendaki. Bacalah. Sebenarnya bebas. Tapi kalau ada doa yang sunnah, doa yang Nabi baca, doa yang dalam hadis, itu lebih utama. So tadi tu yang pertama lah doa Nabi baca, yang ni doa Muaz. Doa Nabi wasiat kepada pun kita boleh baca, pun kita boleh amalkan. Kalau salat berjemaah, bacalah sekadar mana yang sempat. Jangan duk paksa baca semua, habiskan juga. Padahal imam dah bagi salam. Kan, imam dah bagi salam, salam yang kedua, kita pun geraklah berikan salam. Kan, ikut je. Mana baca sekadar mana sempat. Nak baca sungguh-sungguh, nak baca panjang-panjang, nak baca lama-lama, bacalah ketika solat sendiri. Kalau solat berjemaah, follow lah ada imam. Kan, imam tu lah kita punya ikutan. So jangan kita terlalu nak beramal konon sampai kita tinggalkan imam tu. Itu yang jadi kurang tepat lah dalam kita beribadah apabila adanya imam. Kan, dalam sesuatu ibadah yang disyariatkan adanya imam. Dia lain kalau lepas solat nak berzikir tu dia tak ada masalah. Sebab dia asal sunnah dia tak ada pun imam. Zikir ni masing-masing. Asal sunnah ni kita baca sendiri. Sebab tu kalau ada orang dia lepas solat, dia berzikir sendiri,
Dan mungkin dia dah istighfar, dia bangkit, dia duduk belakang ke, kan, dia buat apa-apa ke, sebenarnya bagi dia terpulang pada dia. Jangan kita salah sangka. Sebab ada habis bagi salam, kita dengan imam tu dah selesai. Maknanya bebaslah kita nak wirid ringkas, sebab ada orang nak wirid ringkas, ada orang nak wirid lagi panjang. Kan ada orang mungkin dia nak ada style yang lain sikit. Kan? Jadi kita tak perlu nak jadikan isu. Kan? Maknanya waktu tu bebas, orang nak buat apa pun buat. Tak ada masalah. Kan? Time solat semua sama-sama ikut dengan imam. Dan lepas solat terpulang pada masing-masing. Kan? Jadi amalkanlah doa ni pun boleh. Dalam solat yang kita boleh rasakan. Okey, ini kalau solat jemaah baca setakat mana sempat. Kita lihat pula pada doa yang ketiga. Ini doa bagi mereka yang tak hafal doa tadi. Doa apa tadi? Doa Nabi baca dan doa Muaz. Kan siapa yang tak ingat, maka bacalah doa ni. Doa ni apa kisah dia? Disebutkan daripada seorang lelaki. Yang mana beberapa sahabat berkata. Kata mereka, Nabi SAW bertanya kepada seorang lelaki. Bagaimanakah bacaan kamu dalam solat? Jawab lelaki tersebut, saya membaca tasyahud, yang tahiyat akhir, dan saya menyebutkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu syurga dan aku memohon perlindungan denganmu daripada neraka. Dan dia sebut, saya tak pandai membaca doa kamu dan doa Muaz. Maka Nabi SAW pun berkata, pada perkara itulah doa kami. Maknanya Nabi dah berikan satu kebenaran. Riwayat Abu Daud ni, yang hadis yang sahih ni, menyebutkan bahawa Nabi iktiraf. Boleh baca, pada doa itulah doa kami. Maknanya, yang itulah yang boleh kita minta juga. Kan? Yang tu juga lah kami nak. Kan? Kita pun nak minta syurga daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah ni daripada neraka. Kan? Jadi, Nabi iktiraf. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Al-Bukhari pun Nabi sebut, hadis daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sebut semua takhayyal minad du'a a'jaba ilai fayad'u. Kemudian minta pilihlah mana-mana doa yang kamu inginkan dengannya, dengan doa itu, dan minta dengannya. Fayad'u lah. Fayad'u, mintalah, doa dengannya. Maka Nabi izinkan. Sebab itu dia bebas nak doa apa pun. Waktu ni bebas nak doa apa. Cuma kalau ada doa yang Nabi ajarkan dalam hadis, itu lebih utama. Kalau tak ingat ataupun nak baca doa sendiri, bacalah. Tidak ada masalah. Okey, baik. Jadi doa ni sebenarnya kalau kita lihat kebiasaan kita baca ketika bagi salam. Kan kita baca tak? Kita baca kan masa bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Masa pandang yang kanan tu baru kita baca. Kan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Biasa orang baca tambah ridhaka wal jannah. Betul bagi salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, pada kiri pula. Dia sebut apa? Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sebenarnya cara itu kurang tepat. Kalau kita lihat mana-mana hadis pun tak menyebutkan tentang kaedah pembacaan itu ketika berikan salam. Dia sebenarnya satu cara mengaplikasikan yang kurang tepat. Kalau kita lihat dalam hadis ni pun pada penghujung, maknanya bila ulama syarah, kita lihat dalam kalam dalam Sunan Abi Daud pun, kan, kita lihat dalam apa lagi, kalam Imam Al-Bukhari pun dalam kitab sahihnya, bila mereka syarah, mereka menyebutkan waktu hujung ni adalah sebelum bagi salam, sebelum memberikan salam. Jadi kita amalkan cara yang kurang tepat lah. Dia lebih kepada adat kita yang kita buat macam tu. Sebenarnya baiknya kita elakkan sebab cara tu sangat tidak bertepatan. Dia hujung ni adalah sebelum berikan salam, bukan ketika bagi salam. Apatah lagi kalau kita ada i'tikad bagi salam, baca doa tu, kita minta kepada malaikat yang ada kat bahu kita. Jadi sebenarnya malaikat bukan di bahu kita sahaja. Kan kedudukan malaikat ni bukan di bahu kita sahaja. Mereka ni bergerak. Kan mereka ni menjaga kita dalam keadaan yang baik. Kita pun tak tahu bagaimana cara yang mereka menjaga kita. Kan mereka mencatat amalan kita. Kita tak boleh bayangkan macam kita ada buku, kan adanya pen, kan adanya nak tulis-tulis pada padam semua kan.
Kita tak boleh bayangkan macam tu sebab ini adalah soal ghaib. Cuma yang kita yakin bahawa memang ada malaikat yang akan mencatat. Tapi mencatat itu bukanlah catatan yang kita fahami, yang kita boleh bayangkan. Kan? Sampai ada orang yang beretikad macam tu. Dia bagi salam, dia sebut doa ni, maknanya dia minta kepada malaikat tu. Kan? Minta kepada malaikat tu ridhaka wal jannah. Minta kepada malaikat itu minta syurga kepada dia. Ni ada orang yang berkefahaman macam ni. Jadi ini sangat-sangat salah. Kan? Sebab ada yang ingat macam itu. Walaupun mungkin ada yang tidak berfahaman macam tu. Kan? Sebab kita dah biasa mindset malaikat ni belah kanan kiri. Itu pun dah silap sebenarnya. Kan? Jadi yang kita masukkan pula kefahaman bila bagi salam, sebut kepada doa ni kan, baca doa ni dengan kefahaman kanan kan malaikat yang baik kan, malaikat raqib. Itu minta kepada dia, mintalah syurga. Maknanya macam kata kita minta supaya dia berikan kita syurga. Lepas tu yang kiri pula wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta perlindungan daripada neraka. Maknanya dia macam simbolik lah, kita dah mula faham macam tu. Ada orang macam tu, mungkin tak semua, tapi ada yang berkefahaman macam tu. Tak percaya, cuba ibu ayah tanya, siapa yang amalkan macam tu kan? Cuba tanya dengan dia, kan, kenapa baca kat kanan kiri? Kan, boleh kata kemungkinan akan keluar ayat macam tu. Kan malaikat ada kanan kiri. Lepas tu, kenapa baca kanan kiri? Kita minta kat malaikat lah. Cuba tanya. Sebab yang saya tanyalah sendiri, yang saya dapatkan secara pertanyaan umum lah. Kan kita nak kata kita rasa hebat, dia pandai ke tak. Cuma kita nak tahu apa kefahaman tu. Sebab agama ni kita bukan sekadar amalan sahaja tanpa kefahaman. Dia mesti kena ada sebab. Kena ada sebab kita amalkan ni kena apa. Kan? Baru kita jelas lillahi ta'ala ke ataupun kerana ada sebab duniawi ke, itu bahaya tu, niat tu penting tu. Kan, sebab itu bila kita beramal dia jelas sebab apa kita amal. Okay, macam isu tadi tu memang ada yang mengatakan dia minta pada malaikat. So dia mungkin tak sedarlah kesalahan tu. Jadi sebab itu elakkanlah. Sebenarnya dalam solat, bukan ketika bagi salam. Ini benda yang saya kira mungkin ada yang lagi duk amal, maka yang duk amal tu lebih baik tukarkan. Maknanya dalam solat itu yang jelas seperti mana ulama telah bincang, yang sama seiring dalam hadis. Iaitu penghujung solat, dalam solat, sebelum berikan salam. Termasuklah doa ni. Sebab dibaca adalah dalam solat, membaca tasyahud dan menyebutkan. Maknanya dalam solat, bukan ketika bagi salam. So kita boleh ubah. Kita boleh ubah supaya satu lagi, cara tu memang kurang tepat. Dan takut kita pula ada kefahaman macam tu. Macam kalau ada yang sebut ni tak minta, macam tu Bonda Fauzian sebut kan, saya tak ingat minta pada malaikat, saya minta pada Allah. Maknanya sedar okey, Alhamdulillah. Tapi kedudukan itu tetap kurang tepat kerana dia berada dalam solat. Maknanya sebelum berikan salam. Selepas tahiyat, sebelum bagi salam. Sebenarnya itu. Dan kita dah amal sebab dah biasa dengan cara yang lama yang sebenarnya kita tidak melihat kepada hadis dengan betul. Kalau lihat kepada hadis, lihat kepada kalam ulama, kita akan nampak di situ bukan ketika bagi salam. Di dalam solat sebelum berikan salam. Dalam solat. Maknanya sebelum memberikan salam. Sebab kalau dah bagi salam tu dah dah kita mengakhirkan solat tu. Dia mesti dalam kedudukan dia dalam solat sebelum nak bagi salam. Okay, ini yang ketiga, ini yang doa yang ketiga. Dan yang keempat, ni nama gelema dia adalah doa Abu Bakar. Yang mana Nabi ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang mana dibacakan, yang mana dia berkata kepada Rasulullah kan, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah saya satu doa yang boleh baca dalam solat. Ni pun sama. Disebutkan dalam solat. Ad'u bihi fi salati. Dalam. Sebelum bagi salam. Okey. Kemudian Nabi bersabda, baca dah. Nabi pun ajar satu doa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa maksud dia? Yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta.
dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku maghfiratan, dengan keampunan, min indik, daripada ataupun di sisimu, ampunan daripadamu. Warhamni, dan rahmatilah, sayanglah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengampun lagi maha mengasihani. Ini satu doa yang sebenarnya macam komplit lah. Kan? Komplit, kita iktiraf, kita mengakui kita ni dah banyak melakukan kezaliman pada diri kita. Kan? Contoh paling mudah lah, kan, dalam kehidupan kita, Allah bagi kita banyak kenikmatan, Allah bagi kita usia, Allah bagi kita kesihatan, kan? Allah bagi kita kebahagiaan kehidupan kita, kan, rezeki yang melimpah ruah. Tapi yang kita gunakan untuk Allah ni sebenarnya sangat minimum. Dalam sehari tu mungkin solat fardu je, 5 waktu. Itu pun wajib saja. Dan mana yang sebabkan dia jadi wajib. Tentang kalau tak wajib pun mungkin kita tak buat. Kan, solat sunat kita tak sempat. Betul apa lagi? Kita nak bersedekah tak ada masa, baca Quran tak sempat, zikir pun tak ada masa. Kan, padahal semua tu Allah yang bagi tu. Kan, kenikmatan semua ni Allah bagi. So kita kat sini doa ni dia macam memberikan kita iktiraf, kita mengakui kita ni banyak menzalimi diri kita, kan. Kita duk mencari-cari dunia, padahal dunia ni bila-bila masa kita akan tinggalkan. Kan, bila dah datang kematian tu dah mula dah kita punya kehidupan di akhirat dah. Datang kematian bermula kehidupan di akhirat, kehidupan alam barzakh. So maknanya masa tu kita dah tak sempat dah nak beramal ibadah untuk persediaan hari akhirat. So di situ kita iktiraf, kita sedar diri kita ni banyak melakukan benda yang melalaikan, kita tak mementingkan akhirat, dan kita tidak mengingati Allah dengan sebenar-benarnya. Sekadar time solat fardu saja, itu pun sebab wajib. So doa ni macam satu pengiktirafan, kita mengakui salah kita dan kita minta ampun kepada Allah. Dan kita sebut wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Jadi sebenarnya ibu-ibu sekalian, kalau boleh istilah ampun selain daripada bahasa diraja, bahasa keistanaan, bahasa istana ni, kalau kita di antara kita ni elakkan sebut perkataan ampun. Nanti kalau sekadar sebut ampun, contoh pohon ampunan maaf, okey, itu istilah lah. Istilah kita minta maaf kepada orang lain. Tapi kalau sebut ampunkan dosa saya, contoh takut orang tersebut lah, sebab kita biasa guna ampun ni dengan dosa, kan. Kalau dengan bahasa istana, dalam bahasa istana kita tak sebut begitu, kita sebut ampun tuanku, kan. Di bahasa istana ni lain sikit lah. Kita tak nafikan lah, itu dia ada kelainan sedikit. Okay, tapi kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai orang biasa kat sini ni, kita nak sebut sama kawan-kawan ke, jiran-jiran ke, saudara mara, kan, terutama waktu raya. Jadi kalau nak sebut istilah ampun, pastikan berhati-hatilah. Maknanya jangan tersebut pula terlalu excited sangat, kita minta ampunkan dosa saya, minta kepada orang lain, bukan kepada Allah. Kepada Allah memanglah kita kena minta. Kepada orang lain, kita kata ampunkan dosa saya. Kalau saya ada silap, ada salah, saya minta ampunlah, ampunkanlah dosa saya. Contoh kalau ada orang sebut macam ni, sebenarnya salah. Kita kena minta maaf, bukan ampunkan dosa. Yang hanya ampunkan dosa adalah Allah. Hanya Allah, Tuhan sahaja yang boleh ampunkan dosa. Yang ni dalam doa ni kita dah iktiraf. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampunkan dosa selain Engkau, melainkan Engkau. Jadi kalau kita buat salah dengan manusia pun, kita minta maaf je. Yang ampunkan dosa itu adalah Allah. Kan? Maknanya beza, kan, sebab dosa dan pahala ni milik Allah. Kita tak boleh kata kita yang menghukum orang. Kan, engkau buat macam ni, engkau berdosa tau. Kan? Kalau kita kata begitu kerana dalam contoh disebut dalam hadis, kan, contoh buat maksiat dapat dosa. Kita berkata ni buat maksiat dapat dosa tau. Kan, itu lain. Kalau kita yang hukum dia, kita yang kata oh ni ahli neraka, tak boleh lah begitu, kan. Kita nak doakan orang lain bersama, kan. Jangan sebut oh ni ahli syurga ni. Jangan cakap gitu. Kita katalah insya-Allah, mudah-mudahan dalam kalangan ahli syurga. Itu doa. Tersebut insya-Allah tu dengan izin Allah. Kita minta doa kepada Allah. Kalau kita sebut oh ni ahli syurga ni, confirm ni, itu salah tu. Walaupun lebih kurang sama, kan.
Tapi kaedah menggunakan ayat tu berbeza. Itu penting tu sebab itu menunjukkan kita punya kefahaman dalam agama. Kan kita nak doa orang lain boleh. Tapi jangan kata pasti. Kan kita kata pasti orang ni ahli syurga ni confirm ni. Kan sebab Allah dia yang berhak meletakkan kita kat mana. Itu adalah kehendak Allah. Kan. Dan Allah memilih siapa yang layak, siapa yang tak layak. Allah tahu. Jadi kita tak boleh kata pasti kau ahli neraka, ahli syurga ke, kan engkau dosa kau takkan diampunkan ke. Tak boleh. Kita hanya serah kepada Allah. Hanya Allah saja yang berhak nilai. Samalah dengan maaf, kalau maaf dengan manusia, tapi kalau dosa ni mesti Allah yang ampunkan. Walaupun kita buat salah dengan manusia, kita hanya boleh minta maaf. Dan Allah yang mengampunkan dosa tu. Sebab dosa pahala ni benda yang gaib, samiyat. Dan benda ni hanya Allah saja yang berhak untuk memberikan ataupun menghapuskan. Kan hanya Allah saja yang berhak. So kita tak ada hak. Even malaikat pun dia hanya mencatat kebaikan dan kejahatan. Nak bagi dosa pahala tu Allah. Malaikat hanya mencatat. Dan malaikat melakukan atas perintah Allah. Allah yang berhak memberi ataupun mengambil. Kan? Sebenarnya saya kira kita kena ingat juga supaya kita gunakan perkataan tu dengan lebih berhati-hati. Jangan kita terlalu excited sangat, terlalu teruja gembira sampai tersebut benda-benda yang bukan-bukan. Takut melampaui sikit lah. Kan takut itu yang jadi salah tu pada akidah kita tu. Kan takut orang anggap benda ni simple lah. Tapi sebenarnya akidah kan jangan kita buat main-main lah. Akidah ni paling penting yang kita perlu ada kan, untuk menjadi seorang beragama Islam. Jadi itu doa dia. Kemudian bawah tu faghfirli maghfiratan min indik, ya maka ampunilah aku dengan keampunan di sisimu, warhamni dan rahmatilah aku innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang mengampunkan dan maha mengasihani. Okey, ini adalah doa yang keempat. Maka kesimpulan dia apa? Doalah apa jenis doa pun tak ada masalah. Yang penting kita berdoa. Jangan lepaskan peluang. Macam sebelum saya dah sebut dah, dalam sujud kita berdoa kan. Sama juga doa kita kalau kita nak hafal doa apa-apa pun boleh baca. Doa sendiri pun boleh. Kan yang penting kita berdoa. Jangan lepaskan peluang. Setiap kali sujud. Sama dah dalam yang ni. Tahiyat akhir dah habis fil alamin innaka hamidum majid. Ataupun doa yang ringkas. Tahiyat yang ringkas. Tahiyat yang ringkas. Siapa yang buka mic tu dengar macam bergema sikit. Tak perasan. Okay, kita boleh check siapa yang buka mic tu boleh off kan. Kita tak perasan siapa yang buka mic ni. Apa tadi? Kalau kata okey. Kalau kata berkenaan tadi iaitu apa dia? Dalam tahiyat akhir pun sama. Kalau orang baca tahiyat akhir yang bersih ringkas, dia baca sampai selawat je kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu dia akan baca doa. Doa lah sama juga doa yang tadi. Yang pertama boleh, doa yang kedua ke, doa yang ketiga yang ringkas ke, yang keempat yang ni ke, ataupun doa apa pun tak apa. Yang penting jangan lepaskan peluang berdoa. Itu yang paling penting insyaAllah. Baik, sebelum kita masuk pada doa yang kelima, kita tengok dulu dalam ruangan chat. Saya perasan macam ada soalan. Okay, Bunda Fauziah. Ya Ustaz, bonus bagi yang pencen yang muda sambil kerja zikir dan selawat dalam hati. Istighfar banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Kepada manusia minta maaf. Okey, betul. Cuma zikir dan selawat dalam hati ni saya nak kena sebut juga. Sebaiknya kita dalam lisan zikir dan selawat sebaiknya dalam lisan kita sebut itu lebih baik. Sebab itu kalau sambil bekerja, maknanya kalau ikutlah pada pekerjaan tu. Maknanya kalau sesuai kita boleh fokus sambil kita buat kerja, sambil berzikir contoh. Sambil selawat. Kalau boleh sedikit pun tak apa, maka buatlah. Tapi yang terbaik adalah kita melafazkan. Tak nafikan dalam hati pun ada pandangan yang mengharuskan, tapi tetap nak yang terbaik adalah pada lisan. Cuma dalam hati ni kita rasa takjub lah kan. Bagaimana kita boleh sebut kan. Kalau dalam hati sekadar kita ingat kepada Allah tu lain. Ingat sahaja kan. Dia kalau sebut zikru pun maknanya sebut. Uskur, sebutkan. Zikrullah kan, zikir dengan nama Allah. Sebut nama Allah lah. Kan. Selawat pun sama. Kan. Dalam bentuk kita menyebut. Kan.
Dia dalam hati, kalau kita lihat dalam khutbah Jumaat tu kan, wasiat takwa, kemudian apa lagi, berkenaan selawat, semua kita kena sebut. Dalam solat pun sama, qauli kan, maknanya itu lebih jelas dia punya amalan. Jadi dalam hati ni sebaik-baik kita elakkanlah. Bagi orang awam ni kita elakkan. Maknanya sebutlah. Kalau masa pekerjaan tak sesuai nak sebut, tak boleh fokus, maka tak boleh sebut pun tak apa. Sebab kita baca doa pada permulaan pekerjaan pun dah okey dah. Baca doa bismillah pun dah okey dah. Kan dalam kerja fokus pada kerja. Kan kita duk fokus pada kerja kan. So ada masa rehat ke apa kita nak wirid sekejap, zikir sekejap, amalkan zikir, selawat sekejap, kan. Itu ikut pada kesesuaian. So cuma dalam hati saya nak betulkan sikit, dalam hati ni seboleh-boleh elakkan kerana dia dalam nas mana-mana pun menyebutkan kita sebut. Maknanya bil lisan, dengan lidah. Itu amalan yang lebih jelas untuk supaya dapat mengelakkan ramai orang nanti takut digunakan kemudahan ni, maka dia tak akan sebut dah. Dalam hati, kata dalam hati je kan. Padahal kita rasa takjub, bagaimana dalam hati nak sebut? Sedangkan dia sebut mesti kat lisan, mesti di lidah. So kita kalau boleh kita amalkan bentuknya dalam perkataan lah kita sebut. Ikutlah pada kesesuaian kita, insya-Allah. Baik, Kak Nisum sebut, Ustaz, gunakan ampunkan dosa kepada Allah, gunakan maafkan dosa kepada manusia. Maafkan dosa, kalau boleh maafkan kesalahan ataupun kesilapan. Sebab saya sebut tadi dah, dosa pahala adalah perkara baik, termasuk dalam sam'iyat, yang mana ini adalah urusan Allah. Jadi kita faham maksudnya kita sebut ni, kita bersalah dengan orang kan, so kita minta, kita kata maafkan dosa kan. Tetap betul memaafkan dosa ke ampunkan dosa membawa maksud yang sama. So sebenarnya nak senang, maafkan salah silap. Itu yang paling simple. Sebab tetap dosa termasuk dalam kategori sam'iyat. Sebab dosa ni kalau kita lihat kepada maksud dia, sesuatu yang Allah boleh berikan azab kepada pelakunya. Kan? Maknanya dia dah mengaitkan tentang kuasa Allah. So kalau kita kata kita boleh maafkan dosa orang, adakah kita yang maafkan, lepas tu Allah tak bagi azab? Siapa Tuhan sekarang ni? Maknanya sebab itu dosa dan pahala elakkanlah sebut antara manusia. Sebab itu adalah perkara baik yang sepatutnya kita sebut dengan nama Allah. Maknanya Allah ampunkan dosa, Allah yang bagi pahala, dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, pahala daripada Allah. Kita minta Allah kita minta Allah hapuskan dosa. Maknanya semua ini kita kaitkan dengan Allah, dosa pahala. Jadi yang terbaik adalah kita gunakan istilah maafkan salah silap kepada manusia. Kalau ampunkan dosa, only for Allah. Lillahi ta'ala sahaja. Itu bagi senang lah, lagi selamat. Walaupun saya yakin, saya percaya tak ada orang yang akan, mungkin tak akan ada orang lah yang mana dia ada i'tikad orang boleh ampunkan dosa kan. Tapi istilah penggunaan tu menyebabkan kita keliru. Kan? Maka yang selamat, elakkan. Benda-benda yang macam kontroversi ni, elakkan. Sebab tu saya sebut tadi, jangan sebut ampun tu. Sebab takut, bila sebut ampun, biasa kita punya akan gandingkan dengan dosa. Kan? Bila sebut ampunkan dosa, itu adalah milik Allah, itu hak Allah. Kan? So, nak selamat, elakkan ampun. Maknanya sebutlah maaf, kan? Minta maaf, maafkan salah silap. Itu lebih selamat. Dan kalau ampunkan dosa, hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Itu lagi selamat sebab istilah penggunaan ni penting juga. Ini ia menggambarkan kita punya kefahaman dalam agama. Kefahaman kita yang kita gunakan sebagai percakapan. Kan, kebiasaan kita yang kita akan gunakan sebagai satu perbualan. So kita sebaiknya kita gunakan benda yang selamat, tinggalkan benda yang ada syubhat. Kan, tinggalkan kata-kata yang boleh membawa kepada benda yang tak jelas sama-sama. Tinggalkan, itu lebih selamat keraguan ni. Okey, baik. Jadi ada soalan lagi, saya tengok soalan dulu lah. Masa pun lagi 5 minit, nak sambung ni pun mungkin tak sempat. Bunda Azalia, Ustaz macam mana kalau pula kadang-kadang ada guna ayat sahabat-sahabat syurgaku atau sahabat-sahabat jannahku bila merujuk kepada sahabat-sahabat dalam grup tertentu, contoh grup mengaji dan sebagainya. Adakah ayat itu juga tidak sepatutnya digunakan? Sahabat syurga. Sahabat syurga. Macam mana kata dia ikut kepada tujuan kita lah. Cuma kalau istilah sahabat syurga ni, kalau kita menggunakan dengan tujuan kita doakan kepada orang tu tak apa. Tapi kalau kita gunakan dengan istilah
memastikan confirm dia syurga kan. Kata macam mana, apa dia punya kesimpulan? Mungkin kita boleh elakkan lah, lebih selamat. Sebab kalau kita lihat Nabi pun tak sebut macam tu. Nabi pun cuma sebut paling-paling pun sahabat sadiqah, sahabat yang sejati, sahabat yang benar kepada Abu Bakar As-Siddiq kan. Nabi tak sebut pun sahabat syurga kan. Jadi bagi saya lah, sebab lagi terbaik kita elakkan penggunaan yang kontroversi. Saya yakin kita yang sebut ni kan bukan tak ada etikot pun kata confirm syurga. Nak kata macam mana? Kalau boleh kita elakkan penggunaan yang kontroversi lah. Gunakan benda yang lagi jelas. Kalau boleh tukar kataan tu sahabat sejati. Kan, sahabat baik, sahabat sadiqah. Sahabat sadiqah seperti kata Nabi kepada Abu Bakar kan. Jadi ini lagi jelas. Maknanya kita sebut sahabat yang baik, yang membawa kita kepada kebaikan kan. Bila sebut sahabat syurga kan, lagi orang biasa sebut jumpa di syurga nanti. Saya macam nak cakap, benda-benda ni sebenarnya sangat kontroversi tau. Sebab adakah kita menentukan kita kat mana kan? Memang kita nakkan syurga, kita tak nafikan langsung. Kita sebagai hamba, bolehkah kita kata kita jumpa kat syurga? Kita yakin ke masuk syurga terus? Kan? Kita yakin ke keadaan kita di akhirat tu macam mana? Adakah begitu indah yang seperti kita sangkakan? Tidak kan? Kita kena lalui banyak benda yang kita buat ke dunia, semua Allah akan hisap. Jadi nak kata bila kita sebut macam tu, seolah-olah kita iktiraf, aku dah cukup baik dah, aku dah hebat dah, aku dah bagus, mantap dah, tunggu masa je. Tak ada gitu kan. Kita kena ada sentiasa dalam keadaan yang zikrul maut, ingat kepada mati. Kita sedar kita tak cukup lagi amal, banyak lagi kita tak baik sebenarnya. So bagi saya jawapannya sebaiknya kita elakkan. Maka nak sebut macam mana sahabat sejati, sahabat karibku, gunakan macam tu lah, lagi bagus, lagi senang kan. Ataupun kita sebut, kita doa, sambil-sambil tu kita selitkan doa kan. Mudah-mudahan kita semua dapat dikumpulkan dalam syurga nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah kan. Sebutlah maknanya dalam bentuk doa. Itu sangat baik. Kita doa kepada Allah. Itu lagi baik. Okey, bolehkah amalkan dalam solat-solat sunat? Amalkan tu maknanya doa tadi kan? Memang boleh. Dalam apa-apa solat pun boleh. Dalam sujud, yang waktu mustajab, dan juga dalam tahiyat akhir sebelum berikan salam. Sebelum berikan salam. Itu sama. Dalam solat-solat pun boleh amal. Okey, Kak Nisum. Untuk manusia sama manusia, kesalahan atau dosa. Kesalahan. Kita minta kesalahan. Maknanya minta maaf kesalahan kita minta mereka maafkan kita punya kesalahan, kesilapan. Sebab yang kita buat kat mereka tu salah silap. Kan, yang menjadikan ia dosa adalah Allah. Yang mana mengangkat ia sebagai dosa adalah Allah. Sebab itu kita sebut minta maaf. Contoh kita buat apa-apa, contoh macam kita cakap salah kepada mereka kan. So itu dikira sebagai kesalahan, mengguruskan hati mereka kan, kesilapan kita. Jadi semua tu dikira sebagai kesalahan. Yang menjadikan ia dosa adalah di sisi Allah. Allah yang meletakkan dosa. So bila orang tu maafkan kita, maka Allah hapuskan dosa. Sebab kesalahan kita itu adalah kepada dia. Jadi ini sebenarnya dia istilah, penggunaan istilah. Jadi sebab itu yang terbaik, yang selamat, kita elakkan penggunaan dosa tu kepada manusia. Kepada manusia. Sebab yang meletakkan dosa itu Allah. Dosa ke tidak itu Allah. Okey. Bunda Sarifah, saya pernah dengar orang cakap dilindungi 44 malaikat 44 untuk menolak bala. Okey, yang ni saya kena check dulu Saya kena check dulu sebab ni antara qaul yang dhaif sangat dalam hadis. Dia sebab yang kita tahu malaikat yang 10 itu pun sebenarnya yang ada dalam riwayat. Yang mana dalam 10 malaikat itu pun ada yang kita tak jelas nama dia. Contoh malaikat Israel, malaikat sebenarnya dalam Quran sebut malakul maut, malaikat maut. Jadi di Israel ni ada riwayat yang dhaif. Sebab tu ada ulama menolak kalimah Israel tu. Dia sebut malakul maut, malaikat maut. So yang 10 tu pun yang dikumpulkan daripada hadis-hadis yang diambil sebagai rujukan. Yang 44 ni saya kena cek balik sebab setahu saya adalah dhaif.
untuk menolak bala ni kan. Dhaif. Jadi saya akan check balik, saya akan cuba saya akan bentang lah pada akan datang nanti, saya akan bagi tahu. Sebab kalau boleh benda-benda yang itulah kontroversi ni kita suka kan. So kita boleh kita elakkanlah benda-benda apa yang sekadar apa yang kita tahu yang diberitahu dalam nas kita ambil. Benda-benda yang tak jelas ni elakkanlah. Mudah-mudahan lah. Sebab kita tak tahu benda-benda ghaib dan kita tak perlu nak ambil tahu sangat melainkan apa ada dalam hadis dalam Quran. Sebab Nabi pun tak tahu. Nabi pun sekadar apa yang diberitahu. So kita je excited tahu benda-benda yang pelik-pelik sikit kan. Jadi cuma sebab agama kan, agama bukannya ni dunia kan kita tengok cerita ke apa tak, ni agama. Jadi kita ambil sekadar mana yang jelas, kita beramal setakat itu. Kan kita ambil kefahaman setakat itu insya-Allah. Baik, itulah saya itu dulu untuk pagi ni. Mungkin depan ni ada lagi program di SPAQ. Saya minta maaf kepada yang tak sempat. Saya macam ada lagi soalan bawah. Ustaz, kalau Ustaz nak teruskan pun boleh sebab kita boleh. ada apa-apa kuliah hias. Silakan Tak Ustaz. ada. Tak ada. Okey. Kalau tak ada, sambung sikit lah kot insya-Allah. Sekadar nak habiskan soalan je. Okey, Bonda Asnani ya. Ada waktu dalam dengan ceramah kita kejar juga berzikir atau selawat untuk cukupkan sampai 100-200. Macam mana Ustaz tapi hati fokus. Okey, ada satu lagi benda yang saya kira penting juga. Dalam dengar kuliah majlis ilmu, sebenarnya waktu tu kita berikan perhatian sahaja. Maknanya ambil catatan, kita dengar, kita fikir, kita fahamkan, kita bertanya soalan. Tanya soalan ni kesan daripada kita faham. Kesan daripada proses kita nak memahami kan. Okey. Itu yang disuruh dalam majlis ilmu, maknanya kita ambil manfaat daripada itu. Dalam majlis ilmu, ibadah yang lain seperti zikir, baca Quran tu sepatutnya kita hold dulu. Majlis ilmu tu fokus pada majlis ilmu. Kan? Jadi yang saya faham soalan tu macam tu lah kan dalam ceramah kan. So kita elakkan lah. Jangan kita buat dalam ceramah. Sebab tak sama orang yang dengar majlis ilmu dengan fokus tanpa sebarang zikir, selawat, baca Quran. Orang yang dengar majlis ilmu sambil dia dalam hati dia kata berzikir, dalam hati dia kata selawat, betul-betul gerakkan jari, biji tasbih kan. Sebenarnya tak sama orang yang dengar fokus totally kan. Jadi sebab itu kita nak beramal ni jangan syok sendiri. Jangan syok yang kita rasa macam nak ambil 2-3 dalam satu masa. Kecuali kalau itu yang disebutkan dalam Islam, itu lain. Dalam Islam majlis ilmu kita berikan perhatian, ambil manfaat. Kan fastami'u lahu wa ansitu. Bila baca Quran pun sabar. Kita dengar ambil manfaat, ambil iktibar, apa tak lagi dalam majlis ilmu kan. Lagilah penting. Walaupun kita dah tahu, walaupun kita dah dengar, jadi itulah adab dia. Jadi bagi orang yang masih lagi beramal baca Quran lah, berzikir lah, saya kira mereka ni sebenarnya syok sendiri saja. Kan sebab maknanya sebenarnya tak fokus pun. Tak fokus. Sebab orang yang dengar betul-betul pun ada tak faham lagi. Apatah lagi orang yang tak apa-apa nak dengar, dengan masa dia mendengar tu dia buat benda lain. Kan? Betul bila kita bagi tahu dia kata saya beribadah je salah ke. Ibadah ni ada cara, ada kaedah. Bukan semua cara kita masukkan sekali masa. Ada kaedah dia. Jadi disiplin dia, adab pun ada juga. Kan? Jadi dalam keadaan macam tu, dengarlah, ambillah perhatian. Kalau rasa masih lagi nak beribadah, nak berzikir, berselawat ke apa tu, sebenarnya kena keluar daripada majlis ilmu. Tapi rugilah kalau orang yang semata-mata berzikir selawat dia keluar majlis ilmu. Rugilah kat dia kan. Mana dia tak pandai membezakan yang mana lagi penting dan mana lagi aula. Kan? So benda ni saya kira kita kena celik lah. Bukan nak halang orang beribadah. Tapi beribadah biarlah kena pada tempat, kena pada kaedah. Jangan kita syok sendiri. Benda ni masih lagi ada orang amal. Jika saya pergi kuliah surah masjid pun masih lagi ada orang yang amal dan saya cuba tegur dalam majlis ilmu, ni masih lagi macam tu. So terpulanglah kita dah bagi tahu kan masih lagi dia nak rasa diri dia lagi bagus, tak apalah dia terpulang pada dia. Okey, bagaimana penggunaan istilah anak syurga? Okey. Dia dalam konteks tadi juga, walaupun kita katalah anak itu katakan mereka tidak dikira mukallaf, contoh tak waras kan, mereka yang mungkin OKU daripada sudut akal lah, terencak akal, mana mereka ni tak kira mukallaf. Jadi kita boleh kata mereka ni sebenarnya dijamin syurga lah, sebab tidak ada yang ditaklifkan kat atas mereka kan, tidak ada dosa pahala buat mereka ni. Jadi atas dasar itu kita sebut anak syurga kan.
sebab anak syurga, kan. Tapi tetap juga Allah yang menentukan. Jadi sebab itu, nak lagi selamat, kita sebut je macam biasa, anak istimewa, insya-Allah baginya syurga. Kan kita tetap jangan memastikan sesuatu yang bukan milik kita. Walaupun daripada sudut ilmu kita kata boleh katalah daripada sudut ilmu kita faham dah, oh ni sebab dia tak dikira mukallaf, maka dia sebenarnya kedudukan adalah di syurga lah. Tapi tetap kita kata ia sebagai satu penggunaan yang membawa kepada kesalahan. Jadi kita sebut je anak istimewa, anak yang terpilih, mudah-mudahan baginya syurga. Dan insya-Allah baginya syurga. Kan kita sebut je macam tu. Itu lagi selamat. Elakkan penggunaan macam tu. Sebab takut kita normalisasikan. Istilah macam tu, nanti kita akan biasa guna pada perkara yang lain. Elakkan sebab benda tu membawa kepada pemikiran yang salah. Takut orang akan salah faham. Okey, Bunda Nora Zitah. Assalamualaikum. Boleh ke solat witir 1 rakaat dilakukan selepas solat Isyak sebagai penutup jika risau tak terdaya qiyamul lail? Sangat boleh. Boleh sangat. Kita dah bincang sini sebelum ni dalam bab qiyamul lail tu. Paling ringkas 1 rakaat witir. Betul. Maknanya lepas Isyak je terus buat 1 rakaat witir. Juga saya sendiri pun pernah buat macam tu. Bila terlalu letih penat, so kita tak nak tinggalkan terus. So kita buat setakat mana yang boleh. So pagi tu kalau contoh bangkit lagi, buat lagi 2 rakaat. Tapi bukanlah 2 rakaat yang genap tu. Untuk witir tu, 2 rakaat yang tahajud, yang belah pagi pula lah. Witir tu dah selesai. So tak ada masalah. Maknanya yang paling kurang begitu. Betul. 1 rakaat pun dah okey dah. InsyaAllah. Okay, Bunda Nur Adida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke puasa hari Jumaat sahaja? Kalau esok boleh. Sebab esok kita puasa, niat dia adalah puasa Asyura. Kan, puasa hari Asyura. So dia tak dikira dalam konteks Jumaat sahaja. Tapi kalau hari yang lain, contoh minggu depan, nak puasa hari Jumaat sahaja tu memang dikira makruh. Dia kena berpasangan. Sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kalau siapa nak puasa hari Jumaat. Dan tak ada sebab pun kalau Jumaat. Kan? Kecuali kalau dia kata puasa selang-seling. Contoh puasa minggu depan, dia puasa Isnin, Rabu, Jumaat. Tak ada masalah, itu boleh lah sebab dia memang sunat Nabi Daud kan. So boleh kita amal. Bahkan bulan Muharram ni bulan yang paling banyak Nabi puasa selepas bulan Ramadan. Antara bulan yang banyak, maknanya antaranya puasa bulan Sya'ban dan juga bulan Muharram. Kan? Jadi kita sangat dianjurkanlah untuk perbanyakkan puasa sunat pada bulan Muharram. Jadi itulah yang saya boleh share lah untuk pagi ni. Mudah-mudahan dapatlah sesuatu kita lebih berhati-hati dalam menggunakan suatu istilah, kita lebih ambil berat tentang Islam, kita cuba praktikkan sungguh-sungguh, sama-sama kita perbaiki. Bukan maknanya saya yang sampaikan ni perfect, mana tak ada. Kita masih belajar juga, ibu-ibu sekalian masih juga belajar, sama-sama kita belajar. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kongsi-kongsi ilmu ni dan dapat kita sampaikan kepada orang. Dan mudah-mudahan bertambah lagi baiklah kita punya ilmu, agama dan akhlak kita semakin baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllahu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.